Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai neraka, sudah semestinya kesemua di antara kita tak nak masuk neraka, kerana neraka itu merupakan satu tempat di akhirat yang mempunyai azab yang amat pedih sekali, kesengsaraan, kegelisahan, kesakitan yang amat dahsyat sekali yang ada dalam neraka, yang mana neraka ini adalah sebagai balasan kepada hamba-hamba Allah yang melakukan pendurhakaan kepada Allah sewaktu mereka di dunia ini. Persoalan yang timbul adalah, apakah usaha yang telah kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita daripada masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita bersama-sama berenung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi, Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak derhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat ke-6. berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 itu tadi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan agar kita dapat bersama-sama berusaha untuk menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hendaklah kita berusaha juga agar tidak tergolong dalam ciri-ciri ahli neraka sebagaimana yang berikut. Ciri-ciri ahli neraka yang pertama, meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan ajarannya, yakni kafir, syirik, murtad. Yang kedua, pelaku maksiat yang tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang dilakukannya sehingga ke akhir hayatnya. Yang ketiga, orang-orang soleh yang tidak ikhlas akan amalan yang dilakukannya, yakni mereka tampak baik dan hebat di pandangan mata manusia disebabkan perbuatan dan amalan mereka, tetapi hakikatnya mereka hanyalah melakukannya disebabkan keduniaan semata-mata. Berdasarkan kepada ciri-ciri yang telah disebutkan itu tadi, mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan mereka yang memiliki ciri-ciri ahli neraka. Pada hari ini kita adalah seorang Islam, maka hendaklah kita sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengekalkan nikmat Islam kepada diri kita dan mudah-mudahan kita dapat mati dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam. Sekiranya pada hari ini kita adalah seorang pelaku dosa, maka hendaklah kita berusaha untuk berubah, hendaklah kita menyesal, hendaklah kita bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kerana penyesalan di dalam neraka sudah tidak ada gunanya lagi. Bagi mereka yang dimasukkan dalam neraka, mereka menyesal atas segala dosa yang mereka lakukan di dalam neraka, maka pada ketika itu tidak ada gunanya lagi, kerana pintu taubat hanya terbuka di dunia sahaja. Maka pada hari ini kita masih berada di dunia, maka bertaubatlah segera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan kita dapat meninggal dalam keadaan kita diampunkan dosa dan dalam keadaan kita bertaubat. Sekiranya pada hari ini kita adalah orang yang alim, orang yang soleh, orang yang sentiasa melakukan amal ibadah kebaikan, maka hendaklah kita berusaha juga untuk memperbetulkan niat kita ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berniat melakukan suatu perkara itu hanya disebabkan keduniaan semata-mata. Dalam usaha kita untuk melelakkan diri kita daripada dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa amalan yang diambil daripada hadis yang sahih yang dapat mengharamkan diri kita daripada dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana yang berikut. Yang pertama, sesiapa yang melaksanakan solat 5 waktu dengan wuduk yang sempurna dan mengikut waktunya, yakni mereka mengerjakan rukuk dan sujud yang sempurna di dalam solatnya dan mereka mengerjakan solat di awal waktu. Yang kedua, sesiapa yang istiqamah solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan solat sunat 4 rakaat selepas zuhur. Yang ketiga, sesiapa menjaga solat subuh dan solat asarnya dengan baik, yakni mengerjakannya juga di awal waktu. Dan yang keempat,
sesiapa yang istiqamah mengerjakan setiap hari sebanyak 12 rakaat, yakni solat sunat rawatib.